Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Diharapkan anda semua dalam keadaan baik dan sihat, dan semoga kita semua dikurniakan kesihatan yang baik dan rezeki yang berpanjangan, insya-Allah. Cerita kali ini kita akan pergi ke Gunung Ledang. Gunung Ledang ni, untuk siapa yang tak tahu, Gunung Ledang ni terletak di daerah Tangkak di Johor. Sebut pasal Tangkak ni dia ada satu kedai makan yang best tau dekat bas stand Tangkak tu. Dia ada asam pedas, mi bandung. Siapa-siapa yang kalau dekat area Tangkak tu boleh lah try singgah situ kan. Okay, kita balik pada cerita kita tadi. Watak kali ini adalah Sakinah. Sakinah ni merupakan seorang cikgu di Kuala Lumpur. Jadi dia bawa anak-anak murid dia untuk berkemah dekat Gunung Ledang. Dia mengalami beberapa peristiwa-peristiwa seram semasa perkemahan tu. Jom kita selami apa yang Cikgu Sakinah ni alami semasa di Gunung Ledang. Tapi untuk pengetahuan semua, cerita ni sebenarnya agak lama sebenarnya. Pada tahun 1990-an, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya dah lebih kurang 20 tahun lah cerita ni. Jom kita ikuti cerita seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Sakinah, kejadian ini berlaku pada tahun 1995 dan pada ketika itu Sakinah merupakan seorang guru di salah sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Jadi, sekolah ni ada menganjurkan satu aktiviti kelab dengan membawa pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk mendaki gunung. Dan destinasi yang diorang pilih ni adalah Gunung Ledang. Hari yang dijanjikan tu pun tiba. Diorang bertolak daripada Kuala Lumpur ni menuju ke Johor tu mengambil masa lebih kurang 3 jam. Akhirnya barulah diorang sampai dekat kaki Gunung Ledang tu. Rombongan ni terdiri daripada 6 orang guru termasuk si Sakinah ni bersama dengan 30 orang pelajar. Diorang ni bertolak daripada Kuala Lumpur pada waktu pagi. Sampai ke kaki Gunung Ledang tu lebih kurang 11 lebih, dekat pukul 12 macam tu lah. Sebaiknya sampai, diorang get ready dan terus memulakan pendakian tu ke perhentian pertama yang ambil masa lebih kurang 4 jam lah perjalanan mendaki tu. Dan itulah kali pertama Sakinah ni menjejakkan kaki ke Gunung Ledang tersebut. Lebih kurang 4 jam diorang mendaki. Masa tu jam dah dekat pukul 4 petang. Diorang sampai dekat pertengahan Gunung Ledang tu. Lepas tu diorang dirikan kemah dan masak apa semua sebab diorang akan bermalam dekat situ. Tempat yang diorang bermalam ni tak jauh daripada sebatang sungai tu. Lebih kurang pukul 5.30 petang macam tu lah. Lepas diorang settle makan apa semua kan. Lepas tu diorang ni ramai-ramai pun mandi sungai. Dengan cikgu, dengan pelajar mandi sungai. Kawasan pelajar perempuan mandi di bahagian hulu, manakala pelajar lelaki ni di bahagian hilir. Maksudnya pelajar perempuan dan lelaki ni diasingkan. Perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Seronok lah kan diorang mandi kan. Kuat lentang, kuat kupu-kupu, segala kuat. Semua diorang belasah lah kan. Siap sama salt ke apa kan. Mandi sungai kan. Sedap lah kan, sejuk pula kan. Tengah diorang sedap bermandi-mandi sungai tu, layan kesejukan air sungai tu kan, tiba-tiba seorang pelajar perempuan ni menjerit memanggil nama Cikgu Sakinah ni. Cikgu, cikgu, tengok tu. Sambil tangan dia menunjuk ke satu arah. Jadi si Sakinah ni tengoklah arah yang pelajar tu tunjuk kan. Entah dari mana datangnya, dia nampak mengalir begitu banyak kuntuman bunga beraneka warna hanyut mengikut arus sungai. Bukan hanya bunga tau, tapi dia perasan ada cebisan limau purut bersama-sama dengan bunga-bunga tadi tu lah. Si Sakinah ni merasa pelik dan hairan. Dalam hati dia cakap, siapa pula yang mandi bunga dekat sungai waktu-waktu begini ni kan. Hati dia dah rasa macam tak selesa lah, dah tak tenteram lah kan. Cepat-cepat dia arahkan pelajar dia semua berhenti mandi, naik semula ke atas. Petang tu cerita tu habis kat situ. Pada sebelah malam pula,
Aktiviti diorang ni macam biasalah, makan, buat unggun api. Lepas tu pelajar-pelajar ni dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk berkawal mengikut giliran. Sebelum masuk ke kemah untuk tidur, Sakinah ni sempat pesan pada kumpulan pelajar yang bertugas. Dia cakap jangan suluh lampu picit mereka ke atas bahagian pokok. Sakinah ni juga dia sempat tetapkan satu kod rahsia untuk mengenal pasti ahli kumpulan diorang ni lah. Kod yang diberikan ialah burung emas. Maksudnya, jika kalau terjumpa di kalangan ahli sesama sendiri, dan diorang akan tanyakan kod rahsia tersebut. Maksudnya kalau dia sebutkan selain daripada burung emas, maksudnya ia adalah bukan dari kalangan diorang ni lah. Maksudnya mungkin makhluk yang menyerupai pelajar-pelajar ataupun sesama antara mereka tu lah. Lepas si Sakinah ni titipkan beberapa pesanan tu, dia pun masuk kemah. Masuk kemahnya terus tidur. Senang nak tidur sebab badan dah penat kan. Lepas tu, masa dia tidur, Sakinah ni mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi tu, Sakinah ni dia nampak seorang wanita cantik yang berkebaya keemasan dan bertudung seperti gaya wanita tahun 60-an dulu. Wanita tu berdiri berdekatan sebuah kawasan air terjun. Wanita tu tersenyum memandang si Sakinah tu dan kemudian berkata, "Hamba kenalkan, inilah Pak Kiai tua," katanya sambil menunjuk ke arah seorang lelaki yang berdiri tak jauh daripada wanita tersebut. Menurut Sakinah, lelaki yang di dalam mimpinya itu berjubah putih dan memakai dastar di kepalanya. Untuk sesiapa yang tak tahu dastar ni korang boleh bayangkan macam tanjak lah. Tanjak yang dipakai di atas kepala, macam tengkolok lah. Wajahnya kurang jelas, namun lelaki itu memegang sebatang tongkat. Si Sakinah ni dia nak bertanya, tapi belum sempat dia bersuara untuk tanya, tiba-tiba dia rasa badan dia bergoncang. Sekelip mata mimpi tu lenyap. Puff. Dia terjaga. Rupa-rupanya seorang pelajar perempuan si Sakinah ni menggoncangkan badan dia untuk kejutkan dia. Bila si Sakinah ni dah terjaga, ada seorang pelajar tu dengan muka cuak, muka takut kan. Dia tanya cikgu Sakinah ni, "Cikgu tadi ada pergi tepi sungai ke?" Lepas tu si Sakinah ni pun hairan lah kan dengan soalan ataupun pertanyaan pelajar dia tu kan. Dia bagi tahu pelajar dia, "Kan cikgu tengah tidur ni, mana ada cikgu pergi sungai?" Dengar jawapan daripada si Sakinah ni, pelajar tu jadi bertambah takut dengan jawapan cikgu Sakinah ni. Lepas tu pelajar tu pun ceritakanlah apa yang berlaku. Menurut pelajar ni, semasa giliran dia berjaga malam, dia pergi ke pinggir sungai, ronda-ronda dekat pinggir sungai itulah. Dekat situ, dia ternampak seorang wanita menyerupai cikgu Sakinah ni, si Sakinah ni lah, yang sedang membasuh muka di tepi sungai. Pada awalnya, pelajar ni tak fikir apa-apa. So dia santai-santai lah kan. Tapi kemudian baru dia teringat yang si cikgu dia ni, si cikgu Sakinah ni sedang tidur dalam kemah. Jadi untuk kepastian, pelajar ni dia beranikan diri menegur wanita yang menyerupai cikgu Sakinah tu dengan bertanyakan kod rahsia. Wanita itu menjawab dengan suara agak garau, "Tuan Puteri." Bila pelajar tu dengar je jawapan tu, pelajar tu terus lari laju mengalahkan Usain Bolt, terus masuk ke kemah cikgu Sakinah ni tadi. Sebab dia tahu jawapan kod tu salah dan dia tahu wanita yang dilihatnya itu bukan cikgu Sakinah. Dan ketika dikejutkan pelajar tu, jam pada masa tu pukul 2 pagi. Bila dah terjaga, si cikgu Sakinah ni dia susah nak lelapkan mata. Jadi
Dia keluar kemah, cari kopi 3 in 1 ke Nescafe kan. Dia bancuh kopi. Waktu dia duduk luar kemah tu, sambil layan kopi dia kan, dia ada perasan ada 2 pelajar lelaki yang berdekatan dengan kemah dia tu lah, yang berjaga malam kan. Main-main dengan lampu suluh diorang ni. Kejap suluh sana, kejap suluh sini. Kira melilau lah suluh kan, tak suluh di tempat-tempat yang sepatutnya. Belum sempat dia nak si Sakinah ni nak tegur, si 2 orang pelajar ni dah menyuluh ke atas pokok-pokok yang berdekatan. Main suluh atas, kejap sana, atas sini, kejap atas sini. Macam diorang bergurau sesama mereka lah kan, dengan riuhnya lagi kan. Tiba-tiba dua pelajar tu diam, terpaku, senyap je kan. Lepas tu yang si Sakinah ni perasan kedua-dua pelajar lelaki tu macam berubah. Lepas tu si Sakinah ni pun tanyalah, nampak apa tu? Sengaja si Sakinah ni soal macam tu kan. Tapi yang 2 orang pelajar ni tak menjawab. Sebaliknya tunduk ke bawah. Kira lah dah tak main lampu suluh dah, terus tutup lampu suluh tu. Terus si Sakinah ni panggil 2 pelajar tu duduk dekat dengan dia. Si Sakinah ni bagi diorang air, sambil tu dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hembuskan pada wajah 2 orang pelajar ni. Apa yang dia buat tu hanya mengikut naluri hati dia lah, sebab dia tahu yang 2 orang pelajar ni ada nampak sesuatu masa menyuluh tu kan. Jadi dia lebih risau kalau ada perkara yang tak diingini berlaku. Dia hanya berjaga-jaga je lah kan. Sebab tu lah dia cepat-cepat bacakan ayat suci. Tapi nasib baik tak ada apa yang berlaku. Cerita pada malam tu habis kat situ. Keesokan paginya, diorang ni teruskan perjalanan menuju ke puncak gunung. Dalam pukul 2 petang, diorang turun semula dan bermalam sekali lagi di tempat yang sama. Tapi petang tu berlaku peristiwa yang tak dijangka menurut si Sakinah ni. 3 orang pelajar perempuan kena histeria. Mereka meracau-racau sambil berkata, "Kenapa kacau tempat aku?" Lebih kurang macam tu lah dia cakap kan. Nasib baik, salah seorang guru pengiring lelaki yang juga seorang ustaz mampu memulihkan semula pelajar-pelajar yang kena rasuk tu. Pada keesokannya, diorang ni semua pulang semula ke Kuala Lumpur. Setelah itu, barulah satu persatu kisah pengalaman semasa di gunung itu dibongkar. Menurut pelajar lelaki yang menyuluh ke arah pokok malam tu, diorang ni nampak ada kepala tanpa badan dengan rambut menggerbang terjuntai dari pokok yang diorang suluh tu. Menurut mereka lagi, mata makhluk tu merah, menyala dan amat menyeramkan. Sebab tu, diorang ni tak berani bercerita semasa si Sakinah ni tanya dekat 2 orang pelajar dia tu. Untuk pelajar perempuan yang kena histeria tu pula, dia baru tahu kenapa mereka diganggu, sebab pelajar perempuan tu datang haid. Maksudnya datang bulan lah kan. Sebab selepas mandi sungai, diorang ni tinggalkan pad atau tuala wanita diorang ni yang berdarah, yang masih lagi ada berdarah tu dekat tepi sungai macam tu je. Sedangkan si cikgu Sakinah ni atau Sakinah ni dah pesan atau dah bagi tahu dekat pelajar perempuan ni supaya pad diorang ni ditanam di dalam tanah dan jangan biarkan bersepah merata tempat. Mungkin disebabkan itulah penghuni di situ marah akan dekat 3 orang pelajar ni tadi. Begitulah cerita atau pengalaman si Sakinah ni semasa dia mendaki Gunung Ledang yang lebih 20 tahun lalu. Cumanya si Sakinah ni, dia tertanya-tanya juga siapa wanita yang menyerupai diri dia tu, dan siapa pula lelaki yang muncul dalam mimpi dia tu. Adakah lelaki berjubah dan berdastar tu yang pakai tanjak tu yang diperkenalkannya tu, adakah itu Hang Tuah? Dia pun tak ada jawapan. Korang rasa-rasa betul ke? Boleh jadi ke itu Hang Tuah? Maka dengan itu berakhirlah cerita Sakinah. Benar atau tidak? Wallahualam. Anggaplah saja sebagai hiburan.
Sekiranya cerita saya atau cara penyampaian saya tidak berapa baik, maafkan saya. Sehingga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.